Pasal itu hakim, bila dia dengar, dia tersilap, dia tak salah. Pasal apa? Pasal dia hukum apa yang zahir. Hakim pun tak pernah lagi saya dengar, tak takut tuan-tuan dengar. Masuk-masuk, kita nak mula pendakwa akan baca dakwaan lah. Lepas tu baru berlaku kes. Tata mangkit pendakwa raya tu, kes 12072, ni. Tak payah duk baca, duk. 3 tahun. 3 tahun. Tapi tak baca tuduhan, tak ada rekod pengakuan daripada tertuduh. Muka aku tengok pun muka jenis balas mutu. Kes mutu. Masuk 3 tahun. Saya ingat tuan-tuan hakim lagu ni. Kalau ada. Ini bukan hakim Ahmad Albah. Kan? Mau dengar. Dengar pula macam-macam lah. Kita dengar kata kawan tu salah. Dia dengar kata kawan ni betul. Pasal apa? Masing-masing tak tahu benda gaib. Tiba-tiba mai satu orang, dia kata dia ustaz, dia tahu siapa buat. Kan? Oh, ini berat lah. Pasal yang tu pun khurafat. Ha? Sebab itu Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dia kata apa? Dia kata ilham. Ilham ni dia bukan wahyu. Ilham ni dia macam bisikan. Antara manusia yang paling banyak dapat ilham, Umar Al-Khattab. Dia duduk di atas mimbar, Allah ilham, dia nampak medan perang dan dia bagi arahan. Ilham. Sehingga dia ni seolah-olah macam Nabi tu. Pasal apa? Pasal banyak benda yang Tuhan ilham dekat dia. Betul. Betul. Yang lagu dia kata tu, lagu tu Tuhan nak. Kes tawanan perang. Dia punya pendapat betul. Suruh bunuh dalam perang Badar. Kan? Tapi Dr. Wahbah Az-Zuhaili kata, semua bisikan yang kita dengar ni belum tentu daripada Tuhan. Ada kemungkinan bisikan itu dari Allah. Ada kemungkinan juga, kata Dr. Wahbah, ia datang daripada syaitan. Dalilnya, pasal itu tuan-tuan jangan duk main-main. Saya semalam dapat bisikan, dapat ilham, dapat ilmu laduni. Dia kata apa tu? Dia kata, kita pasal itu apa sahaja yang orang kata mesti dia dinilai daripada Quran dan Sunnah. Kerana Dr. Wahbah Az-Zuhaili kata rujuk surah Al-An'am ayat 121. Yang mana kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dalam ayat itu Allah sebut sesungguhnya syaitan membisikkan, nampak? Yakni memberi ilham pada pengikutnya supaya mereka itu menghasut sebahagian yang lain. Dr. Wahbah Az-Zuhaili kata bukan semua bisikan ataupun benda yang mai terbit daripada hati kita ni daripada Allah, tapi boleh jadi dari, nak tahu dari Allah ataupun daripada manusia. Contoh, dia kata, Bamak tahun ni tak pergi haji ke? Dengar kata nama naik. Saya duk renung, tengok dalam 2-3 minggu ni berat belum sampai waktunya. Yang tu renungan iblis. Mau bubuh terus. Tak payah duk renung lah, tak payah duk buat lembut leher lah. Iblis tu. Pasal tak mungkin Tuhan nak suruh tak pi. Satu dia berkata ni tak sampai seru lagi. Ibrahim dah sampai. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Seru apa lagi? Pasal itu kalau mai haji, dia tanya, dapat pergi haji? Saya nak istikharah dulu. Oh. Kita dengar hang ni kuih sesat, ingat mengaji kuih betul. Awak kata lagu tu, orang tak pernah istikharah bab betul lagu ni. Istikharah, dia dapat pergi haji, dia nak istikharah antara pi ke tak? Tuan-tuan rasa keluar belah pi ke tak? Tuhan suruh pi. Yang kita ni istikharah dia, Tuhan suruh pi. Dia nak istikharah, nak tanya siapa? Dia kata nak minta petunjuk daripada Allah nak pi ke tak? Ni Allah habaq dah suruh pi. Allah
Allah habaq dah suruh pi. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Pi. Lepas tu nak tanya Allah mana? Oh, Allah suruh pi ke? Tak payah istikharah. Dah bagi laluan pada azan. Yang ni berat. Kadang-kadang orang kita dia berlapik tak kena. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sebab itu, tuan-tuan, saya tertarik apabila orang kait dengan apa? Dengan binatang ni. Saya duk baca, duk belik tadi ni sepintas lalu lah dalam kekalutan hari ni. Dia pi pada satu titik, iaitu yang dakwa bukan takat boya putih lah, ayam lah, ikan lah, macam-macam dakwa ni, macam-macam yang kawan tu ikan, tuan-tuan try Google, macam-macam pelik, burung lah, ulak lah, apa, semua tu. Last sekali dia pusing tu, dia pi kepada berobat. Dia nak pi tang tu, dia kata dia tak tahu macam mana dia beranak kau boya, dia jumpa ikan ke ataupun ikan tu keluar sama sekali dengan masa dia beranak. Apa semua alam binatang ni, akhirnya apa tujuan dia cerita binatang ni yang ada kaitan dengan dia ni, dia nak pi habaq, kata hebat tang boleh melega. Makna ada keramat lah. Binatang ni bukan sebarang binatang lah. Sebab itu yang duk cerita daging tulis lam-lam ha lah apa semua tu, kita pun duk tak apa dia nak cerita. Dia kata dia tak mau jual. Tapi ada satu hari tu kawan tu ambil makan sikit, dia lumpuh 20 tahun, mangkit berjalan lepas tu. Buah tu lah tu. Dia nak pergi ke situ lah. Semua tu. Lepas tu yang boya tadi ni, apa cerita dia? Keramat lah. Orang pun ambil lah ayak mandian boya tu. Ayak. Macam budak dulu kecil-kecil boleh berobat orang. Budak boleh berobat. Tak tahu betul tak betul. Lepas tu di mana tak tahu ayak. Tabik tak tahu. Semua tu pergi ke mana? Kepada boleh mengubati orang. Sebab itu saya kata kerajaan kita ni pun silap lah apabila bagi peruntukan besar sangat duk bina hospital besar-besar, duk bagi orang mengaji, buat doktor perubatan ni hebat-hebat ni. Ada iklan, saya pun baca sepintas lalu iklan mana tak saya baca tadi. Baca sikit kat tuan-tuan kan. Ni Dengar. Sekali saya put. Kepada semua ada doktor. Maknanya doktor kita mai doktor. Doktor tak mai bulan ni. Ada 2-3 orang doktor duk ikut kita tau. Saya pergi 2 hospital, depa tegur saya. Bos, saya tahu ada doktor duk mai. Jangan buat main-main, cakap silap sikit kan. Tapi yang ni kalau doktor dengar, buasir doktor tu. Mau dengar elok kepada semua pesakit kanser. Ni, kanser. Dari tahap 1 hingga 4. Hospital kanser yang terbaik dalam Malaysia ni ada depa nak buat di Putrajaya ke apa. Dia pun tak berani nak iklan datang lagu ni. Tu dengar ni. Ni baru tak kira lah tahap berapa pun. 1 hingga 4 tu. Doktor kalau tahap 4 dia suruh balik banyak istighfar dah. Dia pun bagilah ubat kemo sikit, dia pun kata out lah, memang tak boleh buat apa dah. Stage 4 yang tak buat. Tak boleh lagi. Tak kisahlah jenis kanser apapun. Ni tuan-tuan, doktor pun kalau dia mengaji doktor, bukan semua bab dia tahu. Pakar pun dia ada pakar sakit puan. Katalah kita pergi KMC, pakar jantung penuh ramai. Pergi daftar. Doktor apa tu jantung KMC tu? Doktor Amir jantung kan. Dia pandai lah.
Dia kata, doktor hamil penuh ini. Doktor sakit puan. Cik Atikah, dia sakit puan. Tak apalah, saya pergi doktor Cik Atikah lah. Lepas tu, yang kan tu tanya, Pak Cik nak cek apa? Saya nak cek jantung. Dok, Cik Atikah ni dia sakit puan. Pakar juga! Doktor juga mengaji apa? Tak tahu. Dia nenek. Lepas tu, tak apalah, daftarlah, dah cengeng kan. Masuk, doktor Cik Atikah kata, nak pesakit lelaki, tapi tak apalah, pasal ada lelaki nama perempuan. Ada lelaki nama lelaki tapi perempuan. Kan sajak apa, dajat apa, bala tu. Tak apalah, tak apa. Masuk. Kan, masuk. Doktor, pesakit puan masuk lah. Dia kata, nak cek siapa ni? Dia kata, nak cek saya lah. Dia main cering tengkok lah kan. Pasal dia duk cek semua kes puan lah. Kes sakit puan. Dia pun tak tanya macam mana dia kata. Dia kata, duk rasa ketak dada, menapah tak lepas. Dia kata, nak scan pun, hot scan dia tu boleh guna perut saja. Pasal pun begam tu, tengok perut berapa bulan, berapa semua jantung baby kan. Dia kata, saya tak boleh. Dia kata, doktor mengaji apa sampai pakar jantung pun tak tahu nak tengok. Tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh. Pasal tu dia panggil specialize. Kekhususan. Dan tak ada, saya tak pernah dengar, kok tuan-tuan hidup lama pernah dengar. Doktor ni dia pakar ONG, dia pakar kardiologi, dia pakar radiologi, dia semua dia pakar. Saya ingat, hak ni macam kita tadilah, hilang akal. Satu-satu tu lah. Sebab itu bila masuk dalam bilik perubatan, ada pakar bius, ada pakar pakar ni, pasal apa? Pasal dia akan mengerti. Pakar jantung dia tahulah jantung mana. Saya kawan tu yang nak bius. Bukan boleh dia ikut suka. Tiba-tiba mai ustaz kita, semua dia boleh. Tangtum lah. Saya sebut lagu ni nak terbit, nak tekak pun dia pi beratok tak dalam pukul 8. Ni semua jenis kanser ni. Tahap, tak kira tahap apa, semua jenis kanser. Saya baca tadi. Kan? Sampai kita pun nak kena kanser baca. Mailah berobat di Bandar Baru Kedah. Sebelah Penang je. Jumpa nama sekali waktu makan saya habaq. Tak boleh habaq lah. Live pun dengar. Sakit lain tak boleh, kanser saja. Tak apalah. Tu pun sakan dah tu. Pasal semua. Payudara, apa lagi kanser? Kanser tulang, kanser segala kanser saja. Beratus jenis kanser. Semua dia boleh. Semua dia boleh. Kan? Cara berubat simple saja. Pengerah RM60, 25 sen. Kena call untuk book, ambil nombor giliran. Pesakit tak payah bawa apa-apa, semua dah sediakan. Buka pukul 9, tutup pukul 6. Isnin sampai Ahad, Jumaat tutup, nak bagi nampak kata Islam lah. Ni perubatan apa ni? Dia tenyeh perubatan Islam. Kan? Pasal itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia kata apa? Kalau kawan tu sandar pada, pasal dia ada dua dalam Islam, perubatan moden dengan perubatan doa. Doa ya. Selain daripada tu khurafat. Kata Ibnu Hajar. Hak doa tu pun ni Ibnu Hajar sebut dalam Fathul Bari. Dia kata apa? Pertama, doa mesti dari Quran dan Sunnah. Ni tuan-tuan boleh test sendiri. Tidak boleh berbentuk jampi serapah, kata Ibnu Hajar. Yang dimaksudkan dengan jampi serapah, Ibnu Hajar bagi very clear. Mulut terkumat kamit membaca sesuatu, tetapi perkataan yang dibaca tidak jelas. Ibnu Hajar kata kalau kita pergi berobat satu tempat, dia baca ngok-ngak, tak dengar apa dia baca, itu bukan ruqyah. Ruqyah mesti jelas. Mesti jelas. Jelas apa? Jelas bacaan. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Yang tu ruqyah. Tapi Ibnu Hajar kata kalau Ibnu Hajar kata yang ni mengarut. Senang. Dia punya
Asas dia hak tu. Kan? Ha? Yang lain saya tak mau komen lah. Yang i'lan macam ni macam-macam duk ada. Yang kita, kalau dia tak kait dengan perubatan Islam tak apa. Tapi bila dia bubuh, perubatan Islam berlandaskan Quran dan Sunnah. Amalan warisan perubatan Nabi. Tu. Lepas tu buat keluar pula cerita pasal apa di Mekah dengan Madinah. Klinik hospital sunyi. Ni hospital mana sunyi? Hampir tak? Kita bawa jemaah umrah nak pi PAM ni, nak pi apa penat. Pi pukul berapa, balik pukul berapa, penuh. Di Mekah Madinah tu, bukan di Rom. Nak habang kata orang Mekah Madinah amal sunnah tak sakit. Ini pun satu pembohongan. Pasal apa? Nabi pun sakit. Pasal tu sihat. Nabi tak pernah sakit. Nabi sihat sepanjang masa. Ini ciri-ciri hadis palsu. Nabi sakit. Demam, kena sihir. Kan? Pasal dia manusia. Kan? Ha? Okey. Itu kita benda yang kita nak sebut lah. Kemudian saya nak ringkaskan yang saya ambil sini. Ada juga orang kaitkan juga dengan apa? Habbatus sauda, madu dan sebagainya. Kita kena amanah. Kita amanah. Kita selalu sebut. Al-Hafidh Ibn Hajar. Pertama tuan-tuan, saya ingat tuan-tuan semua tahu. Bila sebut perubatan Nabi, kita tak tahu maksud apa. Kalau perubatan Nabi amal habbatus sauda, makan madu, ulama kata yang tu Nabi bercakap dalam suasana zaman tu. Sebab itu saya tak mau panjangkan huraian. Saya nak petik apa kata Ibnu Hajar. Senang, Ibnu Hajar ni kita boleh pegang, ulama muktabar. Dia kata apa? Dia bagi contoh habbatus sauda. Artinya apa pun ubat yang tuan-tuan nak makan, ubat yang Nabi kata pun tuan-tuan kena patah balik pergi kat doktor. Poin dia lagu tu. Dia kata Nabi suruh makan habbatus sauda. Nabi suruh makan habbatus sauda, kita kena rujuk dengan kesesuaian badan kita pada doktor. Kalau doktor kata tak sesuai, tapi Nabi kata boleh makan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nabi kata kamu lebih mengetahui urusan dunia. Perubatan urusan dunia. Yang lebih tahu daripada Nabi, doktor. Pasal itu Ibnu Hajar kata, ramai orang silap faham tentang habbatus sauda. Dia sebut dalam kitab dia Fathul Bari. Dia kata apa? Sesungguhnya ucapan Nabi. Ni ucapan Ibnu Hajar. Dia kata Nabi sebut seluruh penyakit. Bukanlah maksudnya semua penyakit. Ibnu Hajar yang kata lah. Dia kata apa? Sesungguhnya habbatus sauda bermanfaat untuk sesetengah penyakit. Walaupun Nabi kata untuk semua, tapi maksud semua tu bukan semua jenis penyakit. Sebahagian. Sesuai untuk penyakit yang sejuk. Kerana habbatus sauda bersifat panah. Ibnu Hajar punya interpretation, tafsiran dia bagus. Dan memang betul. Kalau tuan-tuan tanya orang yang penyakit darah tinggi pun semua, bukan boleh duk makan habbatus sauda, pepak tak kata wahala. Tambah yang dah ni. Kata Ibnu Hajar, dia kata, bukan dia tolak perkataan Nabi, tapi dia hurai maksud Nabi. Penyakit yang sifatnya panas tidak sesuai untuk habbatus sauda. Kita nak tanyalah, siapa yang tahu sejuk ke hangat penyakit ni? Penyakit ni yang nak tahu sejuk hangat ni doktor sajalah. Maka sebab itu, siapa nak makan madu, siapa nak makan habbatus sauda, kena rujuk kepada doktor. Saya ada satu jual habbatus sauda. Satu orang perempuan mengandung mai, nak beli. Saya kata boleh makan ke tak? Kalau kita kira untung, jual 10 betul. Baca tambah kuat atas hadis. Baguslah kak mengandung, kak makanlah, kak pun bagus, anak pun bagus, laki pun bagus, Nabi suruh kak, oi. Dia kata, ni satu orang pakar pemakanan hospital Kangak, suruh dia main makan ni, pasal dia ada masalah ni. Saya kata, betul ke kak? Nanti saya nak tanya dulu. Bukan kita tak mau jual, pasal kita tahu, pasal benda ni, Nabi sebut tapi kena rujuk. Tetapi bolehkah dia makan? Dia mengandung. Saat ni duk jadi tak kata wahala. Kalau kita nak baca hadis, hadis confirm terang lah. Dietitian tu kata, orang kita jugalah. Dia kata boleh makan ustaz, sesuai. Baru kita bagi. Masalahnya sebelum dietitian tu kata, kita tak baca ke hadis Nabi? Kita baca, tapi kita baca lagu mana Ibnu Hajar faham.
Itu amanah. Bukan kita nak kata. Tu kan? Okey. Banyak hal lagi tafsiran ulama saya tak mau sebut di sini. Akhirnya, An-Nawawi pun sebut benda yang sama. An-Nawawi pun sebut benda yang sama. Nabi sebut tentang kelebihan habbatus sauda kerana ia perkara yang diguna pakai ketika itu, menjadi saksi dan kebiasaan ketika itu. Maknanya An-Nawawi kata Nabi sebut tu pasal ubat masa tu. Jadi kalau tak, sebab itu kata orang habbatus sauda sesuai di tempat-tempat iklim tertentu, tapi tak sesuai. Saya nak cerita bukan pasal habbatus sauda. Saya nak cerita bila hadis berkaitan dengan ilmu keduniaan, dia mesti dirujuk kepada ahlinya. Ini pasal apa kita sebut ni? Kita sebut ni pasal apa? Untuk mengelak dari salah guna agama. Okey. Itu kalau tuan-tuan nak cerita bab salah guna agama ni, saya tak maulah saat ni tuan-tuan dengar ustaz ni cerita belilah, pakailah. Pasal apa? Ustaz recommend, ustaz suruh, ustaz jual. Jangan tuan-tuan. Hadis palsu ni pun banyak geng berniaga yang cipta. Saya dah sebut kan? Ubat kepada segala penyakit tong. Makanlah kacang dal, ia boleh mencerdikkan. Sebab itu ulama bila kaji siapa yang paling kerap buat hadis palsu ni? Tukang cerita, tukang ceramah dengan kaki menega. Lainlah fanatik mazhab, parti, macam-macam lah faktor-faktor munculnya hadis palsu. Tapi banyak juga geng peniaga. Yang ayam putih, reka ayam putih. Sebab itu kita tak heran munculnya golongan agama eksploitasi hadis untuk lariskan jualan dia. Kan? Dan saya juga nak sebut sikit lah benda-benda khurafat yang banyak dalam masyarakat Melayu yang tak ada kaitan dengan nas. Kemudian tuan-tuan pandailah kaitkan dengan benda lain. Saya nak cerita ni berkaitan dengan orang Melayu khususnya. Hak boya tadi ni orang Indon, ni hak Melayu. Tapi orang Melayu buat tak? Buat. Siapa yang buat ni akal dia tak waras. Pasal akal yang waras tak boleh terima khurafat. Satu, tak boleh memijak bendul rumah jika keluar ingin bermusafir. Jika dipijak alamat tidak balik semula. Ni selalu pergi Mekah lah. Jika sudah bertolak turun dari rumah, haram memandang ia ke belakang. Jika dipandang pekerjaan hajinya tidak mabrur, hatinya teringat ke rumah kerana dia telah menoleh sebelum pergi. Itu dia. Jangan duk beralih tak tahu hala. Beralih tu bukan takat beralih, tak mabrur terus. Tuan-tuan, mabrur tak mabrur, Nabi pun tak tahu. Cuma Nabi kata laisal jaza', tidak ada balasan bagi mabrur melainkan jannah. Tapi siapa mabrur? Urusan Tuhan. Kita pun tak boleh kata hang mabrur, hang tak mabrur, kita tak tahu. Benda ghaib. Tapi dia kata siapa beralih belakang tak mabrur. Sikit ni beralih tak mabrur tu. Kan? Yang ni pun bagus juga. Uri hendaklah ditanam, rambut dan kuku, supaya budak sihat senantiasa. Lebih afdal dibawa ditanam di tanah haram. Tu dia. Itu belum lagi, jangan tanam dalam, nanti lambat bercakap. Jangan tanam terlalu pergi ke tengah hutan, saat ni lambat menikah. Jangan tanam di dekat rumah, saat ni dia beransat tak balik ke rumah. Oh, macam-macam khurafat. Kan? Orang yang sudah balik ke rumah setelah selesai menunaikan haji dan umrah, hendaklah berpantang 40 hari 40 malam, barulah berkat dan melekat di hati. Kalau ia melanggar turun ke tanah, sia-sialah hajinya. Tu dia. Lebih pada iddah mati laki. 40 hari berkurung. Sampai sahaja di tanah suci, carilah tiang bernama jin di dalam Masjidil Haram, peluklah kuat-kuat kerana fadilatnya memanjangkan umur dan juga usia. Tu dia. Tiang jin. Kita duk pergi tanya Syekh Mekah, mana satu tiang jin? Dia kata aku pun tak tahu tiang jin. Jin aku tahu. Pergi ke Mekah, boleh memohon toyol Muslim. Salatlah sunat sebanyak-banyaknya, menghadap ke arah tiang. Toyol itu akan balik sebagai khadam. Toyol yang saleh lagi Muslim. Bukan sahaja Muslim, lagi saleh.
Pasal tu orang pergi Mekah tanya toyol. Toyol Mekah tak sama dengan toyol Kangang. Tak sama dengan toyol Selangor. Kan? Okey. Menampal duit shilling yang siap bergam di bawah pintu Baitullah dan dibawa balik untuk dibuat ibu duit bagi tujuan melariskan perniagaan. Jika tidak mampu dilekat bergam, cukup sekadar menyapu dan sekali lalu ia boleh memurahkan rezeki. Allah sapu kan. Banyak. Memungut anak-anak batu di padang Arafah untuk dibawa balik bagi tujuan dicampak ke dalam pergi ikan menjadi banyak. Tu dia. Dia pergi kutip batu padang Arafah, dia pergi tok dalam kolam belah ikan beranak jadi banyak. Ada orang pergi kutip. Pergi scan di kapal terbang bunyi terkena. Dia bawa mai kutip batu, benda tu prohibited. Dilarang. Jika ditabur batu itu di kebun, maka berbuahlah tanaman itu. Jika diletak di dalam kedai, maka larislah. Jika diletak di atas kenderaan, selamat ia dari celaka. Tu dia sakan batu ni. Mencuri tali khemah di padang Arafah dan Mina, dibuat tangkal untuk pelaris dan memperbanyakkan tangkapan ikan. Ni semua geng pergi ke laut. Membawa balik tanah Arafah, ambil korek tanah Arafah bawa balik untuk apa? Untuk dibuat tapak pertama kali, buat tapak untuk baby pijak, menghindarkan sebarang penyakit dan dia menjadi gagah berani. Bawa balik Tok Wan pergi Mekah, bawa balik tanah Arafah, penyek, lepas tu tak kaki baby tak kena penyakit pasal kaki dah pijak tanah Arafah walaupun duduk di padang lati. Tapi padang Arafah duduk padang lati ya, tapi tanah tu tanah padang Arafah punya khurafat. Orang kita pergi korek bawa balik. Tengok budak tu tak kena sungguh demam. Tak demam sungguh. Mengetuk-ngetuk pintu dan gelang kunci di kawasan Sa'i sebagai simbolik mengetuk pintu rezeki. Jika siapa yang tidak mengetuk, rezekinya tertutup selama-lamanya. Cina celah mana pergi ketuk kita tak tahu. Khurafat mengarut tu. Kan? Bersetubuh di tanah haram berkat Madinah dan Mekah, mendapat anak mudah masuk syurga. Tu dia. Jangan main-main kan, tua-tua melekat. Orang yang mandul boleh segera mendapat anak jika bersetubuh dengan suami dari arah. Siapa yang tak boleh anak tu bersetubuh dengan syarat dia punya hotel dia, lokasi dia menghadap pancur emas. Kerana pancur emas itu melambangkan, dahsyat ni, kemaluan Nabi Adam. Tu dia. Jangan main-main. Sampai lah buah kerah. Dia duk kata buah kerah. Saya tak mau cakap banyak pasal dalam masjid. Beli kain. Ni satu lagi. Beli khusus kain putih. Kemudian bawa ke Mekah. Dibasuh dengan air Zam-Zam. Kemudian dibawa bersama ketika tawaf, disimpan dan diwasiatkan. Ketika mati, kafalah dengan kain itu. Mungkar dan Nangkir tidak akan berani memukul badan yang dibalut dengan kain tersebut. Tu dia. Dengar geng-geng tai ekok malaun haprak ni, dia kata tak gaduh dah, kita nak mayang mengaji pun hang beli satu, hampir rendam air Zam-Zam, hang balut macam tu kan. Kalau hujan di Mekah, mana